Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pengenalan, dua negara yang telah dipilih dalam menyiapkan tugasan kami, antara negara tersebut ialah negara Turki dan negara Bahrain. Terdapat dua benua di negara Turki yang kesemuanya berkeluasan sekitar 81.578 km persegi. Negara Turki terletak di benua Asia sekitar 24.378 km persegi dan juga terletak di antara benua Eropah. Kedudukan negara Turki yang strategik telah menjadikan Turki sebagai jambatan antara timur dan barat. Sehubungan dengan itu, warga Turki dikatakan berasal daripada Asia Tengah. Manakala di Bahrain merupakan salah satu negara yang tiada sempadan negara. Kedudukan Bahrain memperlihatkan sebuah negara yang terletak di Teluk Parsi, iaitu Timur Tengah. Negara Arab Saudi merupakan negara bersebelahan dengan negara Bahrain yang terletak di sebelah barat, dan ia menghubungkan Bahrain melalui tambak Raja Fahd dan kota yang mananya ia terletak di selatan berhadapan Teluk Parsi. Oleh itu, Bahrain pada zaman dahulu dikenali sebagai Dilmun dalam bahasa Greek. Dalam aspek politik, negara Turki merupakan sebuah negara republik demokrasi berparlimen. Umum mengetahui demokrasi merupakan proses pemilihan pemimpin yang ditentukan oleh rakyat. Dalam hal ini, rakyat diberikan kuasa untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki untuk mentadbir negara. Manakala di Bahrain pula mengamalkan sistem monarki kosonekse. Sistem monarki ini merupakan sistem berfokuskan kepada warisan. Seterusnya, bagi aspek ekonomi, negara Turki menjalankan kegiatan pertanian, tetapi disebabkan sektor pertanian berlaku kemerosotan, maka negara Turki beralih kepada sektor perdagangan. Hal ini bertujuan untuk menambahkan pendapatan negara sebaik mungkin tanpa memusnahkan rakyat, bagi mengelak kegelisahan rakyat dan memastikan kelestarian konsep tradisional kekal terpelihara. Manakala ekonomi di Bahrain mengamalkan ekonomi bebas di Timur Tengah. Hal ini kerana kedudukan Bahrain yang terletak di kawasan harga minyak yang tinggi. Oleh demikian, negara Bahrain memfokuskan kegiatan perlombongan yang semakin maju di negara Arab. Dalam pada itu, bagi aspek sosial pula, negara Turki merupakan sebuah negara Islam. Hal ini kerana majoriti rakyat Turki menganut Islam, manakala di Bahrain juga merupakan negara Islam. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir dalam rakyatnya yang percaya kepada pegangan agama Syiah. Oleh demikian, permasalahan ini menimbulkan kebimbangan kepada pemimpinnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fazril Aswad bin Arif 257327. Seterusnya kita ke perbincangan mengenai aspek politik negara Turki. Turki merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem republik demokrasi berparlimen. Di Turki, sistem pemerintahan republik menolak institusi beraja. Namun kerajaannya dipimpin oleh seorang presiden yang ditentukan oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Presiden Turki adalah ketua negara yang memegang peranan istiadat dengan kuasa simpanan yang besar. Manakala ketua kerajaan Turki adalah seorang Perdana Menteri. Sistem politik Turki adalah berdasarkan pengasingan kuasa. Terdapat 3 badan utama di bawah sistem pemerintahan Turki. Antaranya ialah Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Badan Perundangan, kuasa untuk membuat undang-undang terletak pada Perhimpunan Besar Negara Turki, dan kuasa ini tidak boleh diwakilkan. Perhimpunan ini pertama kali diberi kuasa untuk tolak menjalankan kuasa perundangan di Ankara pada 23 April 1920. Perlembagaan memperuntukkan kuasa untuk menggubal undang-undang pada hak dua dewan, iaitu Perhimpunan Kebangsaan dan Republik Senat. Manakala kuasa eksekutif terletak di tangan Presiden dan Majlis Menteri-Menteri, dengan syarat bahawa perbuatan mereka mempunyai hak yang telah digariskan oleh undang-undang. Selain itu, perhimpunan bersidang dengan sendirinya pada hari pertama bulan September setiap tahun. Perhimpunan boleh berehat untuk tempoh maksimum 3 bulan dalam mana-mana 1 bulan dalam perundangan.
Kedua badan eksekutif. Menurut perlembagaan, kuasa eksekutif terletak pada hak Presiden dan Majlis Menteri-Menteri. Presiden merupakan ketua negara yang dipilih untuk satu tempoh masa 7 tahun sama ada daripada kalangan ahli-ahli Perhimpunan Besar Negara Turki atau dari kalangan mereka yang merupakan warga negara Turki yang berumur lebih 40 tahun dan layak untuk dipilih menjadi ahli perhimpunan. Ketiga, badan kehakiman. Kuasa kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah bebas berfungsi bagi pihak negara Turki. Tugas dan kuasa Presiden yang berkaitan dengan badan kehakiman terdiri daripada melantik ahli-ahli mahkamah perlembagaan, 1/4 daripada ahli-ahli majlis negeri, ketua dan timbalan ketua pendakwa raya dari tribunal pentadbiran tertinggi, tentera dan ahli-ahli majlis tertinggi hakim dan pendakwa raya, badan-badan perundangan dan eksekutif serta pentadbiran perlu mematuhi keputusan mahkamah dan mereka tidak boleh mengubah atau menaguhkan keputusan permohonan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi bin Abdul Hamid, metrik nombor 257447. Seterusnya kita ke aspek ekonomi negara Bahrain. Perbandingan aspek sistem pemerintahan yang dijalankan bagi dua buah negara ini, iaitu Bahrain dan Turki, adalah berbeza. Di mana Bahrain merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem monarki konstitusional. Sistem pemerintahan di Bahrain diketuai oleh seorang raja, iaitu Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifah, dan turut mempunyai seorang Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, iaitu Sheikh Khalifah bin Salman Al-Khalifah, yang akan mewakili sebuah kabinet yang mempunyai 22 ahli kabinet. Sistem pentadbiran Bahrain adalah berdasarkan kepada undang-undang Islam. Di dalam sistem perundangan Bahrain juga terdapat 3 badan utama, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Sekarang kita akan melihat kepada badan perundangan. Kuasa perundangan terletak pada Dewan Negara yang menggunakan sistem dui dewan yang terdiri daripada 2 majlis, iaitu Majlis Syura ataupun Majlis Perundingan dan juga Majlis Nuwab, iaitu Majlis Rakyat. Di dalam Majlis Syura, ahli-ahli terdiri daripada 40 orang ahli yang dilantik oleh Raja selama 4 tahun berdasarkan syarat-syarat yang boleh diperbarui. Manakala bagi Majlis Nuwab pula mempunyai 40 orang ahli yang dipilih selama 4 tahun di 40 daerah pilihan raya yang berasingkan. Struktur dui dewan ini dipilih bagi menggantikan Badan Perundangan Eka Dewan yang telah diterangkan di dalam Perlembagaan 1973 yang telah digantung semenjak 1975. Bidang tugas Raja atau Perdana Menteri membentangkan undang-undang kepada Majlis Nuwab yang seterusnya mereka rujuk kepada Majlis Syura. Setiap Dewan boleh membina atau menolak cadangan undang-undang tersebut. Jika Dewan tersebut menerima cadangan tersebut, ianya kemudian dirujuk kepada pihak kerajaan bagi merumus sebagai draft pindaan atau undang-undang untuk pembincangan yang akan datang. Selain itu, Raja mempunyai hak untuk membubarkan Majlis Nuwab dan juga boleh melanjutkan tempohnya sehingga 2 tahun. Jika ia dibubarkan, sesi Majlis Syura juga dihentikan. Tugas lain Raja juga melantik Presiden Syura, seterusnya memilih 2 naib Presiden. Raja mempunyai hak untuk memulakan, mengesahkan dan mewatakkan undang-undang. Rang undang-undang itu dianggap sah jika tempoh 6 bulan dari tarikh dikemukakan oleh Majlis Syura dan Majlis Nuwab telah tamat tanpa beliau kemerdekaan untuk pertimbangan semula. Seterusnya kita melihat kepada badan eksekutif. Bagi kuasa eksekutif, perkara 33 perlembagaan menjelaskan kuasa ketua negeri yang kini diberi gelaran raja, bukannya emir. Raja menjalankan kuasa eksekutif meluas secara langsung dan melalui menterinya yang beliau lantik dan bersama-sama bertanggungjawab untuk umum dasar kerajaan serta bertanggungjawab secara individu kepadanya untuk pengendalian ehwal kementerian masing-masing. Di samping itu, Raja merupakan komandan tertinggi di dalam pasukan pertahanan dan Raja menurunkan kuasanya kepada pengurusi kehakiman tinggi untuk melantik hakim sesuai dengan majlis pencalonan. Apabila Raja membuat perjalanan di luar negara dan putera mahkota tidak dapat bertindak untuk baginda, Raja akan melantik seorang timbalan melalui untuk menjalankan kuasa terhad bagi pihaknya. Seterusnya, badan kehakiman. Di dalam kuasa kehakiman, sistem undang-undang Bahrain adalah sistem campuran berdasarkan British Common Law Models dan tradisi syariat sunnah dan syiah. Kuasa kehakiman telah dibincangkan dalam bab 4 Perlembagaan Bahrain sebagaimana yang dipindah pada tahun 2002. Bahagian ini juga menyatakan bahawa badan kehakiman adalah sebuah badan yang bebas berfungsi dan organisasi adalah dikawal selia oleh undang-undang. Badan Kehakiman Bahrain diberi kuasa untuk mengkaji perlembagaan undang-undang. Kementerian Keadilan dan Islam diberi kuasa oleh pihak Akta Kehakiman sebagai penyelia keseluruhan badan kehakiman.
Bagi mahkamah syariah pula, penghakiman mahkamah syariah tidak boleh didapati secara resmi. Badan kehakiman dibagikan kepada dua, iaitu Mahkamah Undang-Undang Sivil dan Mahkamah Undang-Undang Syariah. Mahkamah Undang-Undang Sivil diberi kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan semua masalah berkenaan komersial, awam dan kes jenayah serta semua kes yang melibatkan pertikaian yang berkaitan dengan status peribadi bukan umat Islam. Sistem mahkamah terbagi kepada tiga peringkat, iaitu mahkamah rendah dan mahkamah perlaksanaan, yang mana ia mempunyai bidang kuasa ke atas perkara sivil dan komersial. Manakala mahkamah pertengahan pula mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara jenayah. Di peringkat kedua ialah mahkamah tinggi rayuan atau mahkamah kanan awam. Kes di tahap ini dipengerusikan oleh sekurang-kurangnya 2 hakim. Selain itu, terdapat juga mahkamah agung rayuan atau mahkamah kasasi yang berfungsi sebagai mahkamah rayuan terakhir untuk semua orang awam, perdagangan dan perkara jenayah. Di samping itu, kes-kes yang berkaitan dengan status peribadi bukan Islam boleh merayu kepada badan ini. Mahkamah kasasi terdiri daripada seorang pengerusi dan 3 hakim yang dilantik oleh Raja. Saya Hasdi bin Ilyas, 258-2027. Perbentangan seterusnya berkaitan dengan aspek ekonomi negara Bahrain. Perbandingan aspek sistem pemerintahan yang dijalankan bagi dua negara iaitu Bahrain dan Turki adalah berbeza. Bahrain merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem monarki. Struktur pemerintahan di Bahrain diketuai oleh seorang raja dan turut mempunyai seorang Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan yang mewakili sebuah kabinet dengan 22 orang ahli kabinet. Sistem pemerintahan Bahrain adalah berdasarkan kepada undang-undang Islam. Terdapat 3 badan utama dalam di bawah pemerintahan negara Bahrain. Badan perundangan. Kuasa perundangan terletak pada Dewan Negara yang menggunakan sistem Dewan yang terdiri daripada 2 majlis, iaitu Majlis Syura dan Majlis Nuwah. Di dalam Majlis Syura, ahli-ahlinya terdiri daripada 40 orang ahli dilantik oleh Raja selama 4 tahun, manakala Majlis Nuhab pula mempunyai 40 orang ahli yang dipilih selama 4 tahun di 40 daerah pilihan raya yang berasingan. Badan Eksekutif. Raja akan menjalankan kuasa eksekutif meluas secara langsung dan menterinya dan melalui menterinya yang dilantik bertanggungjawab kepada beliau untuk umum dasar kerajaan. Di samping itu, Raja merupakan komander tertinggi di dalam pasukan pertahanan dan Raja menurunkan kuasanya kepada pengurusi Majlis Kehakiman Tinggi untuk melantik hakim-hakim sesuai dengan bidang majlis pencalonan. Raja akan melantik seorang timbalan melaluinya untuk menjalankan tugas kuasa terhad bagi pihaknya. Badan kehakiman. Di dalam kuasa kehakiman, sistem undang-undang Bahrain adalah sistem campuran berdasarkan British Common Law Model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariza bin Suhaimi, 257985. Okey, pengurusan awam baharu iaitu NPM di Turki dan Bahrain. Model pengurusan awam baharu ini, NPM ni, merupakan model yang mempunyai kaitan dengan aspek ekonomi, politik dan budaya. Menurut Abrahamson, pergerakan pengurusan awam baharu merupakan satu anjakan paradigma dan juga terdapat sesetengah bantahan yang menyatakan bahawa NPM ini menunjukkan pengurusan dalam jangka masa yang pendek. Contohnya, bantahan yang ditunjukkan melalui persatuan profesional iaitu media khusus dan perunding pengurusan. Okey, sekarang kita bincang berkenaan dengan NPM di Turki. Pengurusan awam baharu di Turki telah mewujudkan hubungan pentadbiran antara kerajaan pusat dan tempatan. Dengan pelaksanaan NPM, pentadbiran awam di Turki telah disusun atur semula yang bersesuaian dengan konsep pemerintahan demokrasi. Di samping itu, dengan pelaksanaan NPM, secara tidak langsung, teknik pengurusan sektor swasta diaplikasikan untuk memenuhi kepuasan rakyat. Okay.
Secara umumnya, rakyat juga dianggap sebagai pelanggan yang perlu diutamakan, iaitu kata pepatah customer first. Dengan ini, contohnya, pengusaha majlis pembandaran akan lebih tersusung sistematik setelah pelaksanaan NPM ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan NPM di Turki. Antara kelemahan yang boleh dilihat adalah melalui beberapa aspek seperti pemerintahan, ekonomi dan perundangan serta keadilan dan lain-lain aspek yang berkaitan. Ianya memberi kesan kepada pengikut kerana mereka juga terdorong melakukan tindakan sedemikian rupa. Perkara ini bersesuaian dengan patah yang berbunyi, pemimpin ibarat sebatang pokok, manakala pengikut diibaratkan sebagai akal. Berdasarkan kepada isu yang diterangkan, rasuah merupakan permasalahan utama berlaku dalam aspek pemerintahan di Turki. Sekarang kita ke NPM di Bahrain. Di Bahrain pula, NPM digunakan bagi mengubah pentadbiran sektor awam dengan menjadi lebih cekap dan berkesan. Ini bertujuan untuk mencapai segala perancangan telah dirancang dengan menggunakan mekanisme yang baru. Berhubung dengan perkara berikut, pentadbiran sektor di Bahrain diperkemaskan lagi dengan mempraktikkan tadbir urus yang baik dalam sektor awam. Sumber manusia juga dalam bidang pentadbiran awam akan jadi lebih tersusun dan cekap. NPM merupakan rangka kerja yang sah kerana ia memberi tahu cara-cara untuk menyusun dan menguruskan perkhidmatan awam secara lebih mendalam di samping dapat menjimatkan kos. Sebagai kesimpulannya, kedua-dua negara iaitu Bahrain dan Turki mempunyai perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Namun kedua-dua negara ini mempunyai hal tuju masing-masing untuk kepentingan rakyat dan negaranya. Ini jelas menunjukkan bahawa kedua-dua negara ini betul-betul lumuh untuk membangunkan ekonomi negara mereka, manakala dari segi sosial, kedua-dua negara ini amat mementingkan kebajikan rakyatnya, dan kedua negara ini merupakan sebuah negara yang boleh dikatakan selamat untuk diduduki walaupun terdapat beberapa isu di negara Turki.